Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang pendengar, penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak, para penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada hari ini kita menyambung semula pelajaran tajwid kita dalam episod yang kelima yang bertajuk Makharijul Huruful Hijaiyah. Tempat di mana keluarnya huruf-huruf Al-Quran, huruf hijaiyah ini, yang 29 huruf, ya. Tempat-tempat kita pergi detail, ya. Kita pergi ke satu persatu. Kerana makharijul huruf atau tempat keluar huruf ini, dia sangat penting kita kena tahu. Kerana dengan kita tahu di mana tempat keluarnya, berapa tempat keluarnya, maka barulah kita faham bahawasanya huruf-huruf Al-Quran ni huruf-huruf yang mulia, huruf-huruf untuk kita nak membaca kalamullah. Sangat-sangat penting. Kerana kalau kita tidak dapat sebutan yang betul daripada sebutan huruf, tempat keluar huruf ni, maka dia akan membawa kepada makna Al-Quran. Makna Al-Quran dia akan mengubah. Kerana kalau kita tersilap sebut huruf, tempat keluar hurufnya tak betul, maka dia akan membawa makna yang lain. Kalau kalimah Arab ni, kalau dia ada huruf-huruf yang tertentu yang kena perkataan dia, dia guna huruf dia. Bukan, kalau silap, takut makna dia silap lah. Itu saja. Baiklah. Dalam tajuk makharijul huruf ini, apa makna makhraj? Kalau makhraj ni tempat keluar. Tempat keluar ni satu, namanya makhraj. Tempat keluar. Kalau makharijul huruf, tempat-tempat keluar. Banyaklah tempat-tempat keluar dia. Sebab tu dia namakan makharijul huruf. Kalau satu tempat, macam lidah saja, dia panggil makhraj huruf. Ya. Baik. Dalam kitab Tajwidul Quran, ya, dalam kitab Tajwidul Quran ni, karangan Syekh Muhammad Al-Mahmud Al-Najjar ni, ya. Apa makna makhraj? Makhraj ini maknanya ialah tempat menahan atau menyekat udara, tempat menahan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Sekali lagi, makhraj ini ialah tempat menahan dan menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Ya. Baik. Huruf-huruf yang dimaksudkan itu ialah huruf hijaiyah. Bukan huruf romaniyah. Bukan huruf-huruf lain. Huruf hijaiyah. Dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Menurut pendapat Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad, ya, dan juga kebanyakan ahli qiraat, pendapat Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad dan juga ulama-ulama qiraat nahu, ulama-ulama nahu, macam Syekh, contohnya Imam Ibnu Al-Jazari, ini Syekh nahu, Syekh Al-Munahu, Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya.
Al-Jazari. Jumlah bilangan makharijul huruf ini adalah 17. Bilangannya 17. Tetapi tempat-tempat keluarnya tu ada 5. 5 tempat yang umum. Yang umumnya 5. Ada tempat, misalnya di kerongkong ada 3 tempat. Pangkal kerongkong, tengah kerongkong, ujung kerongkong. Kerongkong saja ada bagi 3. Pangkal, ya, di pangkal, ya, di bawah, ya. Di tengah, di hujung. Kerongkong saja terbagi 3. Sebab tu daripada 5 tempat yang asal, dia jadi 17. Macam di ruangan rongga mulut ke kerongkong. Ya. Di sini, kalau ikut lukisan yang saya tunjuk ini, ya. Ni mulut kita. Ya. Mulut, gigi, mulut, sampai ke ni kerongkong. Ni kerongkong. Di sini juga ada beberapa huruf. Ya. Tadi di kerongkong, al-halqu ni. Baik, ada lagi di hidung. Ada lagi di bibir. Ada lagi di lidah. Yang saya lorekkan ni lidah. Lidah. Pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah. Ya. Pangkal. Pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah, tepi lidah. Ketika lidah diangkat ke geraham. Sebab itu di lidah saja pun sehingga 8 tempat. 8 tempat makhraj dia. Ya. Kemudian di bibir mulut gini, syafatain. Di bibir mulut, ya. Syafatani, 2 bibir. Jadi 2 bibir, syafatani. Baik. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum ni tempat hidung, rongga hidung ni. Ya. Baik. Itu 5, ya. Baik. Secara umumnya ada 5. Ada 5 tempat. Tapi daripada 5 tempat tadilah dipecahkan ke 3 tempat. Dia dikategorikan misal hak kerongkong tadi kan 3, lidah 8, ya. Di bibir mulut lagi, di kawasan hidung lagi, rongga lagi. Baik. Itulah yang dikatakan Syekh Al-Imam Al-Khalil, ya, bin Ahmad. Dan juga ulama ahli qiraat tu, dia kata ada 5 tempat. Baik, apa dia yang 5 ini? Yang kita nak belajar ni, ya. 5. Nanti dia akan pergi ke seterusnya, asalnya 17. Baik, dipecahkan kepada 17. Daripada 5 tadi dipecahkan ke 17. Yang pertama, ya, makhraj yang pertama ialah al-jawfu. 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 Ya. Apa makna al-jawfu? Al-jawfu ni maknanya rongga mulut hingga ke rongga kerongkong. Di sini, ya. Di sini, ya. Rongga mulut hingga ke kerongkong. Sini. Sini 1. Ni 1. Dia panggil, kalau kita belajar tulis jawi, ya. Okey. Rongga. Apa makna dia? Rongga. Itu dia. Rongga mulut. Rongga mulut.
Ya, rongga mulut ni. Kita nganga. Tengah. Ni. Ni, tengah ni. Ni, kita nganga mulut itu. Ni. Okey. Rongga mulut. Baik, yang kedua. Ya. Yang kedua, al-halqu. 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 Yang kedua. Apa dia makna al-halqu? Iaitu bahagian kerongkong. Bahagian kerongkong kita. Ni. Kan orang lelaki dia ada dia ada halqum ni kan. Al-halqum. Baik. Di dalam dia adalah al-halqu. Apa maknanya? Kerongkong ya. Di sini. Di sini. Ni dua di sini ya. Okey, Ustaz bubur dua di sini ya. Kerongkong. Kita belajar tulis ya. Kita belajar tulis Jawi. Tajwid pun nanti kita pandai. Jawi pun kita pandai nanti. Kerongkong. Kerongkong. Yang pertama apa? Yang pertama al-jawfu. Apa dia? Makna al-jawfu iaitu rongga mulut. Yang kedua iaitu al-halqu. Halqu. Apa dia makna dia? Kerongkong. Ya. Al-jawfu ni tak apalah dia satu bahagian. Satu saja. Tapi bila al-halqu dia ada tiga bahagian ni. Baiklah, ibu-ibu, ayah, anak-anak, abang kakak, adik-adik, ya. Ini al-halqu di sini ya. Sini. Dia ada tiga. Ini pangkal halqum, pangkal kerongkong, tengah kerongkong, ujung kerongkong. Ya. Tengok ya. Ini pangkal kerongkong, tengah kerongkong, dan ujung kerongkong. Dan makin naik ke atas. Pangkal kan bawah kan? Bawah. Pangkal kerongkong, tengah kerongkong, ujung kerongkong. Ya. Baik. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Al-lisan. Al-lisanu. Lisan. Apa al-lisan? Lidah kita tu Arab panggil lisan. Al-lisanu. Baik. Ni. Baik. Apa makna lisan? Lidah ya. Lam ya dal ha. Lidah. Lam ya dal ha. Lidah. Ya. Mana dia? Ini. Yang saya lorekkan ni. Yang lorekkan ni. Tak apa kita bagi hitam ni lah. Ni. Lorek. Okey. Ini lidah ya. Ini yang ketiga ya. Dia ke sini. Yang ketiga. Okey. Yang paling banyak sekali bahagian lidah lah. Makharijul huruf yang banyak ni adalah iaitu lidah. Pangkal kerongkong 3 bahagian saja. Kalau rongga mulut, satu bahagiannya rongga mulut adalah 3 huruf. Nanti Ustaz akan bagi tahu huruf-huruf mana nanti ya. Ini untuk pengenalan ya. Yang kata makharijul tu ada 5 ya. 5 yang besar, yang amnya. 5 yang amnya. Kemudian yang keempat ya.
Yang keempat dia panggil asy-syafatani. Apa dia? Asy-syafatani. 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 Apa dia? Bila bunyi tani itu ada dua. Dua bibir kan, bibir mulut kita ada dua ya, atas, bawah kan. Di sini pun ada. Di lingkungan bibir mulut kita pun ada huruf yang akan keluar di daerah kawasan sini. Ya. Itu yang keempat. Mana dia? Ini. Ini. Yang keempat ya. Yang keempat. Apa dia? Bibir. Bayara, bibir. Mulut. Mim waw, lam waw ta. Bibir mulut. Ustaz suka ajar dalam bahasa Jawi. Jadi nanti ibu ayah, abang kakak, anak-anak, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, akan kita belajar tajwid ni dengan kita belajar Jawi sekali. Automatically dua kita dapat. Ya. Baik. Yang kelima. Semua ada 5 yang besar ya. Yang kelima. Baik. Yang kelima ni namanya al-khaysyum. 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 Apa dia? Hidung. Ya, rongga, ha, ya, dal, waw, nga, hidung. Sini. Sini. Kelima. Okey. Jadi bila masuk kepada bab hidung ni, dia dengung. Dengung. Jadi bacaan huruf tu dia kena dengung. Dia melibatkan 2 huruf. Iaitu huruf nun dan mim. 2 huruf yang bila kita baca kena dengung. Wajib dengung, iaitu huruf mim dan huruf nun. Nanti akan masuklah hukum nun mati, nun yang bersukun, mim, kemudian nun yang bertanwin, nun yang bertanda 2. Kemudian hukum mim mati, mim syaddah, mim bersabdu kan, nun yang bersabdu. Nanti dia akan masuk ke kawasan dengung lah. Jadi harus kita faham yang sebenarnya makharijul huruf, tempat keluar huruf yang asalnya ada 5 ini. Ini kita kena ingat. Pertama apa dia? Yang pertama rongga mulut. Okey. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah halqum, al-halqu. Pertama tadi al-jawfu ya. Yang ketiga al-lisanu, lisan, lidah. Yang keempat asy-syafatani, bibir. Yang kelima al-khaysyumu. 5 ya. Baik, daripada 5 ni, daripada yang 5 ini nanti akan dipecahkan kepada 17 tempat. Baik, kalau ditanya pada kita, ya, kalau ditanya pada kita, ya, berapakah makhraj huruf? Kita jawab ada 17. Baik, ya. Dia kata ada 5 aja. 5 ni
yang asal tempat dia. Bila dia diklasifikasikan satu-satu tempat itu yang menyebabkan dia ada jadi pecahan lagi. Satu tempat jadi 3, pangkal, tengah, ujung. Lidah pula. Pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah, tepi lidah. Tengah lidah diangkat. Jadi, bila ditanya berapa makharijul huruf, ada 17. Yang asalnya 5 tempat dia. Tapi dipecahkan jadi 17 ya. Baik, dia apa ditanya lagi? Kalau dia ditanya lagi ya. Ditanya lagi. Berapa tempatkah? Berapa tempatkah? Okey. Makhraj yang 17 ini tempat dia. Yang asal. Hak punca yang asal tadi. Iaitu 5. Cuba huraikan. Okey, kita hurailah. Kita huraikanlah. Yang pertamanya al-jawfu, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisanu, yang keempat asy-syafatani, yang kelima al-khayshumu. Kita huraikan je tu. Baiklah. Dia tanya lagi pada kita. Ya. Apakah kaedah? Apakah kaedah? Apakah cara untuk kita nak mengetahui dan mengenali tempat huruf tu? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu huruf tu keluar di situ? Macam mana? Ditanya pada kita. Baik, macam mana ustaz? Macam mana abang? Macam mana kakak? Macam mana ayah? Macam mana mak? Huruf tu dikatakan keluar di situ. Macam mana kita nak tahu dia? Kita kata macam mana? Iaitu kita matikan huruf tu. Kita ambil alif. Macam di awal episod kita dulu. Ustaz bagi tahu cara macam mana nak sebut huruf tu yang betul. Kita matikan dia kan? Kita matikan. Macam contoh kita matikan. Okey. Kita matikan. Kita matikan bunyilah. Kemudian dia kata lagi. Baiklah, kita jawab lagi. Huruf tu kita matikan dia. Kemudian kita masukkan ke atasnya sabdu. Baik, macam ni contoh. Kita contoh. Aha. Dia tanya macam mana kita nak tahu huruf tu keluar di tempat-tempat tu. Tempat yang 5 ni. Ha di sini. Ha di sini. Ra di sini. Waw di sini. Macam mana kita nak tahu dia keluar di situ? Kita matikan dia. Macam mana? Kita ambil satu alif. Kita matikan dia. Fathah, sukunkan dia. Alif, fathah, ra, sukun, ar. Baik. Atau, dan cara yang kedua, kita syadahkan dia. Alif, fathah, ha, sukun, Satu. Yang kedua, alif, fathah, ha, syadah, fathah, Nampak keluar dia. Kha, alif, fathah, kha, sukun, Baik. Kalau kita syadahkan dia, alif, fathah, kha, syadah, fathah, akha. Dan dia kata lagi. Kita masukkan ke atasnya hamzah wasal dengan apa jua baris. Macam itulah. Kita masukkan dah. Aha, ahi, ahhu, Ya. Jadi kalau kita syadahkan dia, kita mati pun kita dah tahu dah. Di mana tempat keluar dia. Kalau kita matikan dia, kita syadahkan lagi.
Nampak sangat-sangat. Ya. Baik. Baiklah ya. Apabila kita dah tahu secara umumnya 5 tempat ni, tempat keluar dia, nanti kita akan pergi satu persatu. Kita huraikan al-jawfu tu, berapa huruf dia, ya. Baik. Makhraj yang pertama. Ya. Makhraj yang pertama. Kita pergi ke satu dulu. Kita ambil yang al-jawfu dulu. Al-jawfu, ya. Kita ambil al-jawfu dulu. Al-jawfu, senang. Kita pergi ke satu-satu, kita belajar perlahan-lahan, ya. Kita belajar ni kena faham, ya. Biar bagi kita faham. Jangan kita ambil terlampau banyak, nanti kita tak faham. Kita nak faham. Sebab kita belajar, kita bagi faham betul-betul. Baik. Yang pertama, makhraj yang pertama, al-jawfu. Mana dia? Mana ada rongga? Di sini. Di sini. Okey. Di sini akan keluar 3 huruf. Mat. Bunyi mat. Bunyi mat dia. Dia tak panggil huruf di situ sebab bunyi mat. Bunyi mat yang akan keluar di situ. Contoh, ya. Baik, Ustaz bagi contoh. Ha, fathah, alif madah. Huruf mat ada berapa, ingat? Dulu kita belajar di episod yang ketiga kalau tak silap. Ya, huruf mat ada 3, ya. Alif, waw dan ya. Ringkasan dia awi, ya. Baik. Kalau kita masukkan mat di sini, ya. Ya. Yang pertama, al-jawfu terbitnya 3 huruf. Alif, waw dan ya. Bukan huruf, ya. Bunyi dia. Bunyi mat. Bunyi mat. Bunyi mat ni macam ni. Ha, fathah, alif, madah. Ha. Dia keluar di sini. Ha. Bunyi huruf mat. Alif. Kalau fathah, dulu kita belajar kalau fathah dengan alif. Ya, ingat. Episod yang ketiga dulu. Ya. Baik. Kalau kasrah, ha, kasrah, ya, madah, hi. Kasrah dengan ya. Bunyi hi. Lalu longgar, ya. Tadi ha. Ni hi. Baik. Bukan huruf tu, ya. Ya. Waw ni dia di makhraj lain. Waw ni makhraj dia di syafatan. Tapi bunyi mat, apabila kita matkan bacaan, maka bunyi mat tu di situ. Ya. Yang kalau dengan dhammah tu apa pula huruf waw dia? Wow. Kan? Baik, tengok. Ha, dhammah, waw madah. Hu. Ha, dhammah, waw madah. Hu. Jadi kalau nak tanya ada bunyi di mana? Bunyi huruf, bunyi mat ni di mana? Bunyi mat ni adalah di makhraj huruf yang pertama, iaitu al-jawfu, rongga mulut. Baik, kita baca-baca. Ha fathah alif madah ha, ha kasrah ya madah hi, ha dhamma waw madah hu. Bunyi tadi rongga kelongkong, ingat. Itu
diklasifikasikan makhraj yang pertama. Baik. Habis yang pertama. Ya. Ni kita nak kelaskan sampai ke 17 ni. Kita nak pergi satu sampai 17. InsyaAllah kalau sempat hari ni, sempat tengok sampai nombor yang keberapa kita sempat, ya. Mungkin memang hari ini memang tak habis lah. Dia akan pergi ke episod akan datang sambungan dia. Faham tak? Faham tak? Ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik, anak-anak, para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya? Kalau orang tanya, makhraj yang pertama ialah apa? Iaitu al-jawfu. Okey. Berapa huruf bunyi yang keluar daripada al-jawfu? Iaitu bunyi huruf mad. Huruf mad ada 3. Apa dia? Alif, waw, ya. Tapi bukan tempat keluar huruf yang 3 tu, ya. Bukan dia sendiri, ya. Tapi bunyi mad. Ingat tu, bunyi mad dia. Baik. Ini, jadi contohnya, ha, hi, hu. Dalam, ya. Baik. Kalau dah faham, kita pergi ke makhraj yang kedua, ya. Baik. Yang kedua, ya. Yang kedua. Yang pertama dah habis, ya. Kita akan pergi yang kedua, ya. Yang kedua tadi iaitu al-apa? Al-apa? Yang kedua, al-halqu. 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 Baik, ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala kita balik kepada makhraj yang kedua. Kena ingat, ya. Kena faham betul-betul, ya. Ni kita nak pergi pindah ke makhraj yang kedua ni. Semua 17. Ya. Baik. Yang kedua kita belajar tadi daripada pecahan mana, ya? Pecahan al-halqu. Sini, ya. Al-halqu. Baik. Kita tengok, ya. Kita tengok, ya. Halqum ni di mana? Kalau kita nganga mulut kita nampak anak lidah. Anak lidah yang bergantung tu. Di ujung langit-langit kita tu, kita akan nampak, kalau tengok dalam tu, ada anak lidah kecil turun tu. Halqum tu di mana? Bawah dari anak lidah tu lagi. Bawah lagi daripada anak lidah tu. Dia terbahagi 3, ya. Dia terbahagi 3. Ni. Al-halqu. Ya. Dia bahagi 3. 3 tu apa dia? Dia panggil pangkal. Di sini. Di satu, pangkal. Yang kedua, di tengah. Yang ketiga, di hujung. Okey. Ni yang jadi banyak ni.
Ini yang menyebabkan ada jadi sampai 17. Asalnya 5 saja. Okey. Al-Jafu dah settle lah. Hak mulut tadi dah settle lah. Yang pertama dah settle lah. Baik, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Baik. Kita belajar nanti akan datang ya. Akan datang ada hukum nun mati dan tanwin. Dia ada nama tajuk izhar halqi. Izhar halqi. Halqi itu ditujukan kepada halqum lah. Halqi. Okey, baik. Nanti akan datang, episodnya akan datang. Ustaz tak mau ceritakan lagi di situ. Cuma Ustaz nak bagi tahu sini, di halqum, al-halqu ni dia ada 6 huruf. Ya, tengok ya. Dia ada 6 huruf ya. Ha, dan hamzah. Okey. Kemudian yang pertama ya. Yang kedua ain dan ha. Ya. Yang ketiga bahagian dia ya. Yang ketiga iaitu oin dengan kha. Baik. Kita nak kelas dia. Kita nak bahagi dia. Alif dengan hamzah dengan ha dulu. Baik. Keseluruhan maaf ya. So, al-halqu ada berapa? Ada 6 huruf. 6 ya. Ada 6 huruf. Kita ambil yang hamzah dengan ha dulu. Dia dipangkal. Dipangkal ya, pangkal. Pangkal ya, pangkal. Pangkal halqum. Di mana ni? Pangkal halqum ni di mana? Di sini. Sini. Ni satu ni. Ustaz tulis ni satu. Okey? Satu tu. Ni pangkal. Kita bunyi macam mana? Bunyi macam mana? Baik. Tadi kan dia kata kalau nak tahu di mana ada tu, kita matikan. Kan? Kalau kita sabdu kan, syadah kan? Ya. Baik. Sabdu, matikan dan syadahkan ya. Alif fathah, ha syadah fathah, alif fathah, ha sukun, Baik, kalau syadah, dia di bawah pangkal. Pangkal kerongkong ya. Baik, pangkal kerongkong ya. Jangan kita kata apa ni? Jangan kita kata ha pula. Ha dengan ha lain ya. Dengan Baik. Baik, di tengah pula. Di tengah pula ya. Di tengah. Di sini. Ni, yang nombor 2 ni. Ni, 2 ni. Mana kata? Atas sikit lah. Kalau tadi bawah sekali. Ya, hamzah dengan ha tu bawah sekali. Tetapi yang ain dengan ha, dia ada 2 ya. Ain dengan ha. Okey? Di tengah. Dia panggil tengah.
Tangaha. Tengah. Tengah. Tengah apa? Tengah kerongkong. Pangkal apa? Pangkal kerongkong. Ini Ustaz nak beritahu terus terang supaya apa nanti akan ada lagi pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah. Ya. Sekarang ni apa? Pangkal kerongkong. 2 huruf. Ha dengan hamzah. Macam mana nak tahu? Matikan. Alif fathah, ha sukun, alif fathah, hamzah sukun, a. Jadi kalau alif fathah kuranglah, kita guna ta pula, ta. Ta fathah, hamzah sukun, ta. Ta'tihim. Kalau Al-Quran nanti akan datang ta'tihim. Ya. Kha'un. Baik. Faham tak? Ingat. Kerongkong ada berapa? Ada 6 huruf. 2 di bawah pangkal, iaitu ha dengan hamzah. Di tengah ada 2. Ain dengan ha. Matikan ain. Matikan ain. Baik, matikan ain ya. Alif fathah. Ain sukun. A. Alif fathah. Ain. Syaddah fathah. Alif fathah. Ya, tengok ni. Kita ambil ha dulu. Alif fathah. Ha sukun. Alif fathah. Ha syaddah fathah. Ha. Kalau alif fathah, ain sukun, ada lemak akhir. Na, ba, fa, wa, buda. Ya. Kalau alif fathah, ain syaddah fathah, baik. Cuma anak-anak ya, ibu-ibu, ayah, abang, kakak, para pendengar, penonton, kita kena tahulah. Kita kena apa? Dapat bezakan yang mana yang pangkal kerongkong, yang mana yang tengah kerongkong, yang mana yang hujung kerongkong. Sekarang ni kita tak ambil lagi yang hujung lagi ya. Apa dia? Hujung kerongkong. Hujung ya, hujung. Ha, waw. Ha, waw, hu, jim, waw, nga. Itu dia. Hujung. Hujung kerongkong. Baik. Yang sini. Yang nombor 3 ni. Yang nombor 3 tu. Ni di kerongkong ya. Di nombor 3 ya. Ini ada tiga tempat ni. Makhraj yang keempat dah. Makhraj yang pertama, al-jawfu. Bunyi mat tu. Huruf mat. Pertama. Baik. Yang kedua, iaitu pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong ada 2 huruf. Ha dengan hamzah. Yang ketiga, tengah kerongkong. Iaitu 2 huruf. Ain dengan ha. Yang ketiga, hujung kerongkong, iaitu huruf ghain dengan kha. Ghain bawah, kha atas lagi. Kha lagi atas. Ya? Baik. Di sini ya. Baik, kha. Tabur titik jadi ya. 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 Kita buat titik jadi terus. Baik. Ghain dengan kha. Ghain dengan kha ni. Kha di atas lagi. Kha di atas. Satu ghain di bawah. Ghain di bawah, kha di atas lagi. Ya. Atas pun di kerongkong lah. Di bahagian pangkal, di bahagian hujung kerongkong, tapi bahagian atas. Ya. Jadi,
Jadi hamzah, hamzah, ha, bawah, sini, ain, ha, tengah kerongkong, atas sikit, ain dengan ha, atas lagi, wain dengan kha. Macam mana kalau kita matikan kan dia? Tengok. Alif fathah, kha sukun, akh. Akh. Mulut saya. Tengok mulut saya sama. Alif fathah, kha sukun, akh. Kenapa muncul ke depan? Apabila saya matikan huruf kha. Kenapa? Kan masa kita belajar huruf dulu, kha, saya dah bagi tahu ada huruf yang tebal, ada yang nipis. Dalam hijaiyah ni, kalau kita kelas dia, ada berapa huruf yang tebal, ada berapa huruf yang nipis. Kalau huruf yang tebal, saya kata, bunyi macam mana? Bunyi dia kena muncul ke depan mulut. Ha, gitu. Kalau matikan, ingat semula. Kalau kita mati, kita syadahkan kha, ya. Syadahkan kha, ya. Muncul mulut. Sebab tu kalau kita tengok orang yang pakar-pakar betul-betul lah. Saya tak pandai. Ada orang pakar yang pandai lagi, ya. Bila dia baca mulut dia, ya, muncul. Ni. Kita nampak. Kalau orang yang bisu, dia tengok daripada ini kelebihan kepada orang yang bisu. Orang bisu, dia tengok gerakan mulut tu, dia tahu huruf apa. Allah bagi ilmu tu sangat hebat. Ilmu Allah Ta'ala ni sangat tinggi, sangat besar. Jadi, dengan gerakan mulut, orang boleh tahu huruf itu nipis ke tebal. Baik. Di hujung tadi, akha. Huruf kha. Matikan akh. Kalau syadahkan akha. Akha. Baik. Ghain. Ghain dengan kha. Ghain bawah sikit. Kha atas lagi, ya. Ghain. Aw. Aw. Muncul juga. Aw. Aw. Kalau syadahkan Allah. Ya. Baik. Pada hari ini kita dah pergi makhraj 4 dah. Yang pertama al-jawfu. Makhraj rongga mulut. Yang mana di rongga mulut ada 3 huruf bunyi mat. Itu alif, waw, ya. Bukan huruf tu. Bunyi mat. Mat yang fathah, mat yang kasrah, mat yang dhammah. Ya. Baik. Adapun. Ya. Adapun, ya. Ingat ni. Dalam kalimah Arab, ya. Huruf yang rongga mulut yang tadi, yang makhraj yang pertama tadi, dia digenar lahwiyatun. Lahwiyatun. Apa makna lahwiyatun? Lahwiyatun ni adalah hembusan nafas daripada paru-paru, daripada bawah. Ya. Kalau lain kitab dia cakap apa? Tengok, ya. Yang huruf al-jawfu tadi, ya, hak jawfu tadi. Dia kata apa? Ya, huruf alif, waw, ya, mat, ya, digelar huruf lingkungan udara. Lingkungan udara. Tersilap tadi, saya minta maaf, ya. Bukan lahwiyatun, ya. Hawaiyatun. Hawaiyah. Hawa. Angin. Angin itu dari mana? Daripada paru-paru, lah. Angin daripada paru-paru. Bukan lahwiyatun. Silap. Bukan, ya. Maaf. Tersilap sebut tadi. Kita ni memanglah kadang-kadang kita sebut tersilap satu lah. Baik. Sebenarnya hawaiyatun. Hak yang al-jawfu tadi. Okey, ya. Dan dia juga, ya,
Dia juga digelar dia juga digelar Jawfiyatun. Ini makhraj yang pertama tadi. Dia juga digelar Jawfiyatun. Kerana saluran hembusan udara daripada paru-paru melalui saluran angin rongga kerongkong. Hingga ke mulut. Ada dua digelar. Digelar hawaiyatun atau jawfiyatun. Hak pertama tadi. Hak yang bunyi mat tadi, hak alif waw ya tadi ya. Baik, kalau yang hak yang ha hamzah ha ain ghain kha, apa dinamakan tu? Itu dinamakan al-halqiyatun. Halqiyatun atau al-halqiyah. Halqiyatun atau al-halqiyah. Yang dibangsakan dengan dikeluar daripada tempat keluarnya halqum, kerongkong. Ingat? Saya ulang balik. Saya kena ulang. Sebab apa? Kalau kita tak ulang, nanti kita susah ingat. Nak kena ulang. Al-Quran ni dia kena ulang. Ubat dia ulang saja. Kita ulang, faham betul-betul. Baik. Ustaz, cadang tak nak pergi jauh lagi. Memadai pada hari ini, kita ambil 4 saja makharijul huruf. Ya. 4 saja. Ingat balik. Kita ulang balik ya. Pada hari ini kita belajar makharijul huruf. Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Baik. Apa dia? Yang pertama iaitu al-jawfu, iaitu rongga mulut. Yang kedua al-halqu, iaitu kerongkong. Yang ketiga apa? Yang ketiga lupa saya. Yang ketiga al-lisanu. Yang ketiga apa? Al-lisanu. Yang keempat apa dia? Asy-syafatani. Yang kelima apa dia? Yang kelima iaitu al-khaysyumu. Ya. Terbagi kepada 5 tempat-tempat tu. Tapi tak dipecahkan lagi. Bila dipecahkan dia jadi 17. Yang 17 pada hari ini kita akan kita dah belajar 4. Itu yang pertama al-jawfu, yang kedua pangkal, yang kedua yang kedua iaitu pangkal kerongkong, yang ketiga tengah kerongkong, yang keempat ujung kerongkong. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat faham ya. Banyakkan baca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga kita baca Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Supaya kita baik ingat. Baiklah, sebelum saya mengakhiri kuliah pagi ini ya, iaitu saya juga ingin memaklumkan juga ya, iaitu tujuan Masjid Al-Amin Sungai Layar ya. Tujuan kami sekarang Masjid Eden Masjid dan juga saya sendiri iaitu kita memohon ya, sumbangan wakaf, sedekah jariah ya, daripada orang ramai ya. Pada sesiapa saya yang mendengar, yang menonton kuliah saya ya, saya akan iklankan iaitu wakaf, sumbangan wakaf dan juga infak dan juga sedekah untuk kita membangun, membeli, membangun dan menyiapkan tanah perkuburan Masjid Al-Amin Sungai Layar ya, yang mana
luasnya, iaitu uh, yang kita memerlukan dana, ya, 2.5 juta, ya. 2.5 juta dana yang kita perlukan. Sehingga sekarang ini alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsira kepada para penyumbang, donator, ya. Penyumbang-penyumbang yang telah menyumbangkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima, ya, dan Allah Taala akan memberi keberkatan dalam harta benda kita yang mana kita telah infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah Taala, ya. Janji Allah Taala, barang siapa yang menyumbangkan jalan Allah Taala pasti dia akan bagi ganjaran pahala. Yang mana ganjaran pahala tadi, kita akan terima di hari akhirat esok, di mana di situ dengan amalan yang telah kita buat untuk agama Allah SWT, maka akan jadi sebagai menambah timbangan amalan kita. Di mana pada hari itu kita tak tahu nak ambil mana, nak ambil dari mana untuk nak menolong kita, kecuali dengan amalan kita, amalan kebajikan kita, sedekah jariah kita untuk agama Allah Taala akan memberatkan timbangan amalan kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan, ya, Allah sentiasa beri kesempatan pada kita. Semoga-moga Allah Taala beri kesempatan pada kita. Semoga Allah Taala ambil diri kita, ya. Ambil diri kita untuk khidmat untuk agama Allah Taala. Untuk khidmat untuk agama Allah SWT. Dan juga moga Allah Taala akan ambil harta pinjaman yang dibagi kepada kita ni untuk kita infakkan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya apa yang dimiliki oleh kita adalah hak kepunyaan Allah Taala. Allah bagi pinjam sebentar pada kita. Ya, jadi apabila diterima datang seruan, hayya 'alal jihad, hayya 'alal infaq. Jadi apabila datang saja panggilan untuk kita infakkan jalan Allah Taala, maka kita sama-sama berkorban infakkan di jalan Allah Subhanahu Taala. Semoga Allah Taala akan memberkati hidup kita. Semoga Allah Taala terima apa yang kita bagi, kita sumbangkan, dan semoga Allah Taala akan berkati apa yang ditinggalkan kepada diri kita, insya-Allah. Sekianlah dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.